TV KPM. Didik TV KPM. Tak jadilah macam mana saya buat tadi apa saya sebut tadi? Cikgu. Cubalah. Ya, Nisa. Cikgu buat apa ni? Inilah tadi Nisa. Cikgu nak buat magic ni kat sini. Nisa nak tengok tak? Buat magic? Ya. Mestilah saya nak tengok. Tapi kejap cikgu fikir apa cikgu sebut tadi. Cikgu dah ingat. Baik. Okey, kejap cikgu cuba ya. Zam. Alakah zam? Jadilah magic cikgu. Macam mana boleh berubah ni? Cikgu nak tunjuk satu lagi lah Nisa. Ajaibnya. Satu lagi? Ya. Okey cikgu, tunjukkan Cikgu pada cuba, saya. Tadi kita dah Tengok betul-betul ni. Perhatikan betul-betul. Cikgu sebut cikgu. Baik. Zam. Alakah zam? Betulkah? Magicnya. Ajaib. Tak sangka. Hebat cikgu juga ni. Macam mana boleh jadi bentuk lain ni? Kan? Tapi nampak sama. Tapi tak serupa. Assalamualaikum dan salam sejahtera penonton saluran Didik TV KPM. Anda sedang menonton slot prasekolah bagi mata pelajaran matematik awal bersama saya Nisa K. Selamat datang murid-murid. Baiklah, nampak tak silap mata tadi? Aneh bin ajaib kan? Tapi sebelum tu jom kita nak persilakan cikgu kita yang merupakan guru cemerlang prasekolah, iaitu Cikgu Azlinda Muhammad Nuruddin dari Sekolah Kebangsaan Sungai Teluk, Kota Tinggi, Johor. Selamat datang cikgu. Selamat datang Mira. Mira kat sebelah. Saya Nisa. Baiklah cikgu, hari ini sebenarnya kita dibantu oleh jurubahasa isyarat iaitu Cikgu Nabila binti Ilyas Elias Yahya dari SMK Sungai Layar, Sungai Petani, Kedah. Baiklah cikgu, tadi saya tengok cikgu buat silap mata daripada gambar bertukar menjadi bentuk. Sebenarnya apa kaitan dengan kelas kita hari ini cikgu? Baiklah Nisa dan murid-murid, kita akan belajar. Pertama kita akan belajar tentang mengecam 4 bentuk dimensi. Baik. Itu bagi tampak kita magic tadi kan. Dan seterusnya kita akan menghasilkan bentuk baharu dari gabungan bentuk 3 dimensi tersebut. Bentuk baharu macam mana tu ya cikgu? Kita belajar satu persatu. Boleh cikgu, tak ada masalah. Kita mulakan dulu dengan mengenal bentuk-bentuk yang Nisa nak tahu sangat tadi. Baik. Jom kita yang pertama kita tengok dulu. Kita tengok kat slide dulu ya. Baik. Kalau kita nampak kat sini, ini ialah bentuk kubus. Okey, di hadapan cikgu cuba Nisa tengok yang mana satu bentuk kubus. Mana satu yang bentuk kubus yang warna jingga ke cikgu? Ini kan, ini ialah bentuk kubus. Okey, seterusnya kita tengok pula ya. Bentuk kedua, cuba Nisa sebut ini bentuk apa? Kuboid. Betul. Di hadapan kita ni Nisa dan murid-murid nampak yang berwarna kuning inilah contoh bentuk kuboid dia cikgu. Ya. Dan seterusnya kita lihat. Baik. Ini bentuk piramid Nisa. Di hadapan Nisa yang berwarna biru. Warna biru. Ini dia bentuk piramid. Baik. Okey, seterusnya bentuk yang terakhir yang kita akan belajar ialah sfera. Baik. Di hadapan Nisa tu betul-betul di hadapan Nisa tu bentuk contoh sfera. Jadi kan Nisa, kita dah kenal beberapa jenis bentuk. Yang pertama tadi kubus, kedua kuboid, ketiga piramid dan keempat sfera. Jadi cikgu nak Nisa tengok di hadapan cikgu persamaan dengan bentuk sebelah ni pasangan. Cuba Nisa tengok, ada sama kan? Apa yang sama, apa yang tidak sama? Tapi kalau nak dibandingkan yang ini macam lukisan atau gambar saja cikgu. Bentuk 2D kan Nisa? 2D ya cikgu. Kita panggil bentuk 2D. Dan sebelahnya pula yang sfera tu bentuk
3D kan? 3D. Okey, di samping kalau kita baik. mulakan dari situlah. Kalau bentuk sfera ni, contoh-contoh lain selain bola, Nisa boleh bayangkan contoh seperti buah tembikai. Buah tembikai. Lagi kita suka main kecil-kecil tu. Guli. Kalau contoh sebelah sana, piramid. Kalau kita boleh bayangkan objek di sekeliling kita seperti nasi lemak. Nasi lemak, bungkusan nasi lemak. Bentuk piramid. Yang kedua, kita boleh nampak bentuk piramid ini pada kemah. Kemah yang dibina. Baik, baik. Seterusnya, ini tadi bentuk apa? Bentuk kuboid, cikgu. Okey, untuk bentuk kuboid ni, contohnya kita boleh nampak seperti span. 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 Pernah tengok span kan? Pernah cikgu di dapur kan cikgu kan? Betul. Span di dapur. Yang kedua, kita boleh nampak juga contoh seperti kotak tisu. Kotak tisu. Baik. Itu contoh untuk kuboid. Kuboid. Mari kita tengok pula contoh untuk kubus. Contohnya, boleh Nisa bagi tak? Selain kotak ni, apa lagi ya? Okey, kalau bentuk macam kuboid ni, maaf cikgu, kubus. Saya selalu nampak pada kotak hadiah. Selamat hari jadi. Satu lagi mesti Nisa dan murid tahu. Yang kita main baling. Baling. Bentuk dadu cikgu. Ya, itu contoh untuk bentuk kubus. Okey, sebenarnya kalau kita lihat ciri-ciri lah, kita belajar sikit lah tentang ciri yang pertama tu, dekat sfera tu sebenarnya kalau Nisa nampak, dia ada satu permukaan melengkung. Untuk piramid, dia ada 5 permukaan bucu. Kita tengok 1, 2, 3, 4 dan 5. Kalau bentuk kuboid ni, dia ni mempunyai permukaan yang tidak sama besar. Dia berbeza dengan bentuk kubus. Kubus ini ada semua permukaan dia sama besar. Sama besar. Itu di antara ciri-ciri bentuk 3 dimensi yang kita belajar pada hari ini. Banyak nak kena ingat ni murid-murid. Ada yang permukaan melengkung, ada yang permukaannya ada berbucu-bucu. Tapi Nisa, ada yang permukaan tidak sama besar. Cikgu nak minta tolong Nisa. Apa dia cikgu? Boleh tak Nisa sebut satu persatu bentuk tersebut? Murid mesti nak tahu. Baik. Jom murid-murid semua kita sebut bersama-sama satu persatu. Boleh cikgu? Yang di hadapan Nisa ini ialah bentuk sfera. Baik. Betul. Seterusnya yang berwarna biru ini bentuk ni adalah bentuk piramid. Ya, betul. Piramid. Seterusnya, dan yang berwarna kuning tu bentuk kuboid. Kuboid. Akhir sekali yang berwarna jingga bentuk kubus. Betul tak cikgu? Betul sangat Nisa. Katakan murid-murid. Yang pertama bentuk kubus, yang kedua berwarna kuning adalah bentuk kuboid, yang berwarna biru adalah bentuk piramid, yang bulat macam bola tu berbentuk sfera. Baiklah, kita dah ingat keempat-empat bentuk yang kita sama-sama nak belajar pada hari ini. Tapi kan kita nak rehat dahulu. Jadi murid-murid di rumah jangan ke mana-mana, kembali selepas ini ke Prasekolah di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Murid-murid, anda sedang menonton slot prasekolah bagi mata pelajaran matematik awal dan kita hari ini belajar mengenai bentuk 3 dimensi dengan Cikgu Azlinda. Cikgu, ada permainan lah di hadapan saya ni cikgu. Kita nak buat apa ni cikgu? Banyak kan? Ini adalah blok kayu Nisa. Blok kayu, baik. Kita akan belajar menghasilkan bentuk baharu dari gabungan bentuk-bentuk semua ni. Tapi Nisa, cikgu nak tunjuk dululah. Cikgu nak suruh Nisa teka ni, dah murid kat rumah pun boleh teka. Baik. Apa nama bentuk? Cikgu nak bagi tiga bentuk je Nisa. Baik. Okey Nisa, murid-murid pun ready di rumah. Bentuk pertama cikgu nak tunjukkan ini. Cuba Nisa beritahu ini bentuk apa namanya? Dia macam bentuk yang kita belajar tadi yang piramid tu cikgu. Jadi namanya piramid lah piramid. kan? Okey murid-murid, ini bentuk
piramid. Baik. Okey, bentuk yang kedua cikgu nak minta Nisa teka ialah bentuk ini. Kalau memanjang, nama dia kuboid. Kuboid. Dia tak sama kan? Dia punya permukaan ni tak sama. Kan Betul. nampak ni dengan ni tak sama. Betul tak? Betul, cikgu. Okey, namanya bentuk Kuboid. Yang ketiga, cikgu nak Nisa dan murid-murid teka. Tara, ini apa? Kalau yang petak ni macam kubus, cikgu, permukaan Kubus. dia petak di hadapan. Sama kan? Sama sisi dia. Jadi daripada bentuk-bentuk yang Nisa sebut, yang murid-murid tengok, inilah yang kita akan cuba membuat binaan yang kreatif. Baik. Okey, cikgu. Jadi cikgu nak tunjuk dulu. Boleh, cikgu? Cikgu Cikgu tunjuk contoh pada saya. contoh dan cikgu nak Nisa dan murid-murid teka apa nama bentuk yang cikgu dah buat ni. Baik, cikgu. Okey. Mula-mula cikgu nak, kalau tak jadi Nisa jangan ketawa tau. Tak apa, murid-murid cikgu. pun kat rumah boleh buat. Okey. Nisa perhatikan dulu, cikgu buat dulu tau. Baik. Okey, tengok. Tadi macam betul cikgu buat tau Nisa. Kalau Nisa ada idea, Nisa beritahu Cikgu nak cikgu. buat bentuk apa cikgu agaknya, ya? macam nak buat bentuk rumah dulu. Cikgu sebut pula. Nanti saya dapat tahulah jawapan dia, cikgu. Betul lah. Cikgu ni kadang-kadang macam gitulah. Kejap Cikgu letakkan di sini. Baik. Lepas tu Nisa. Cuba cikgu tegakkan. Cikgu tegakkan. Tegakkan. Wah, baguslah Nisa. Nisa Baik. yang ajar cikgu. Tak adalah, cikgu. Tak ada cikgu rau. Okey, cikgu masuk sini. Baik. Cikgu letak ke atas sini. Cuba Nisa dan murid-murid teka. Apa nama bentuk yang cikgu buat ni? Cikgu. Nampak macam apa? Macam orang lah, tapi sebab dia petak, dia tak jadi orang. Dia jadi apa? robot. Robot. Cuba Nisa gerak macam robot. Cikgu, saya belajar Satu, apa? dua, Okey, inilah bentuk yang robot kita rosak buat. saya jadi. Ya. Nampak macam bentuk robot. Cikgu dah gabung kan? Jadi bentuk kedua cikgu nak Nisa teka. Kali ni cikgu buat betul-betul. Okey. Ini, kemudian cikgu letak atas. Bentuk yang cikgu gabungkan, cuba teka. Bentuk apa ni? Macam bentuk petak je, cikgu. Ni nama bentuk dia ni. Kubus. Ya, kemudian cikgu letak satu kat sini. Jadi apa rasa-rasa? Kalau macam piramid tu kan, macam atap rumah kita, cikgu. Jadi bentuk? Bentuk rumah. Ini contoh bentuk yang cikgu hasilkan. Pertama, cikgu dapat gabungkan bentuk-bentuk yang kita belajar tadi menjadi robot. Yang kedua, cikgu gabungkan bentuk-bentuk tadi menjadi seperti rumah. Baik. Jadi cikgu nak Nisa pula hasilkan binaan dengan kreatif hasil gabungan yang Nisa belajar tu. Kita tengok siapa punya gabungan yang paling lawa. Murid-murid, cepat bagi idea pada Nisa. Kita nak bina apa ni? Kita Banyak tengok cikgu ni. punya ke Nisa punya? Saya nak bina yang tinggi-tinggi je, cikgu. Yang tu bentuk apa tu Nisa? Nantilah cikgu mesti tahu punya. Tinggi saya buat. Okey, satu. Lepas tu lawanya. Belum siap cikgu dah puji. Okey. Okey. Dua dekat situ, cikgu. Lawa sangat ni Nisa. Cikgu rasa-rasa apa, Nisa, cikgu? Letak sebelah lagi pun lawa Nisa. Rumah dia, rumah dia tinggi sederhana. Sama tinggilah. Dia ada tiga, cikgu. Cikgu rasa dia macam bangunan ya. Bangunan apa agaknya, cikgu? Bangsa? Apartment? Rumah tinggi. Rumah tinggi. Lawa betul ni. Nisa, cuba Nisa beritahu cikgu, apakah nama bentuk-bentuk yang Nisa gunakan untuk membina rumah tinggi tersebut? Baik, saya gunakan bentuk-bentuk piramid, jadikan atap. Kemudian saya gunakan bentuk macam kubus ni, cikgu, untuk membina macam bangunan tu lah, cikgu, dengan bentuk kuboid. Ya, dan berapa jumlah bentuk yang Nisa gunakan? Tiga kan? Piramid ada 1, 2, 3. Tiga piramid. 3 piramid. Untuk kubus ada 1, 2, 3, 4, 5. Untuk kuboid Nisa gunakan 1. Yang bawah ni ada lagi, cikgu. 2 dan juga 3. Kuboid. Betul kuboid. kan? Betul, cikgu. Jadi Nisa dah berjaya membina satu bentuk yang sangat kreatif berdasarkan gabungan bentuk-bentuk yang Nisa sebut tadi. Baik, cikgu. Terima kasih. Saya nak bina lagi satu, boleh, cikgu? Boleh. Cikgu pun rasa nak bina juga ni. Tapi cikgu macam... Apa ya? Nisa rasa ni apa? Nak kata lori macam... Macam ular je, cikgu. Bukan ular. Murid-murid cuba tengok. Betul ke ular? Cikgu rasa macam lori.
Lori. Ya. Cuma lori cikgu tak ada tayar Jadi lah. helikopter pun boleh cikgu. Dia kena jadi macam ni. Terbalikkan dia. Lepas tu pusing jadi helikopter. Bijak Nisa. Okey, sebenarnya Nisa sambil-sambil kita membina ni cikgu nak beritahu sekali lagi lah. Apa nama bentuk yang telah kita gunakan. Kalau ke atas cikgu punya kepala robot ni adalah bentuk kubus. Tangan robot ini adalah bentuk Kuboid. bawah ni, Kuboid juga cikgu. bawah ni. Kaki dia pun kuboid juga. Jadi rasa-rasa bentuk apa yang cikgu tak gunakan untuk ni? Cikgu tak gunakan bentuk piramid. Ya, betul. Kalau kat nombor 2 ni, bentuk apa yang cikgu tak gunakan? Cikgu tak gunakan ada piramid dengan kubus. Cikgu tak gunakan kuboid. Okey, yang akhir ni bukan ke cikgu gunakan ketiga-tiga bentuk? Tak cikgu. Sebab Tidak. Piramid ada. Yang kedua? Kuboid. Jadi, tak ada kubus. Betul. Okay, sambil-sambil ni saya buat tu, cikgu nak beritahu sebenarnya murid-murid di luar sana pun banyak bentuk-bentuk yang kita boleh gunakan contoh-contoh hasil gabungan. Contoh dia apa? Kalau kita tengok objek di sekeliling kita. Sekeliling kita. Untuk kita kaitkan dengan kita punya pembelajaran pada hari macam ini. bangunan yang tinggi cikgu kan? Ya. Dia bentuk macam kuboid tapi dia tinggi dan besar. Betul ke cikgu? Kalau dalam jalan kita akan nampak pelbagai jenis-jenis bangunan. Ya. Ada yang bentuk tinggi, ada yang bentuk digabungkan bentuk sfera. Itu berarti kreatif. Sebenarnya apa kita belajar ni dapat membuatkan kita berfikir dan meletakkan murid-murid semua kemahiran berfikir aras tinggi. Betul tu cikgu. Kalau kita di jalan raya, saya nampak lori dia bawa satu bentuk kubur yang sangat besar dekat belakang dia. Kepala lori tu bawa lori. Baiklah cikgu. Saya dah siapkan pintu gerbang saya. Bolehlah masuk ke rumah tinggi saya selepas ini. Baiklah murid-murid di rumah. Sambil-sambil murid-murid cari bentuk-bentuk di sekeliling anda untuk bina juga binaan macam yang kami lakukan di sini. Kita rehat dahulu. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini ke Didik TV KPM. Mana bentuk sfera tadi cikgu? Dah bergolek ke? Didik TV KPM. Murid-murid, jom kita masuk kelas prasekolah bagi mata pelajaran matematik awal dengan Cikgu Azlinda. Cikgu, saya nampak ada kotak-kotak lah dekat depan saya ni. Tapi saya tak dapat nampak lah apa dalam kotak ni. Kawan-kawan di rumah nampak tak apa dalam kotak ni? Kita nak buat apa ni cikgu? Okey, sebelum cikgu nak terangkan apa aktiviti yang Mira dan murid-murid akan laksanakan, cikgu nak terangkan kita dah belajar sebenarnya pertama tadi kita dah belajar mengencam beberapa bentuk. Seperti contoh bentuk kuboid, bentuk kubus, sfera dan piramid. Kemudian Nisa, kita dah daripada bentuk-bentuk tersebut kita dah menghasilkan beberapa binaan dengan kreatif. Betul tak Mira? Betul. Nisa. Okey, sekarang masa yang ditunggu-tunggu. Kita akan menjalankan satu aktiviti teka bentuk. Baik. Okey, masih berdebar-debar. Takutlah cikgu sebab saya tak nampak apa dalam kotak ni. Ya, di hadapan ni ada 3 kotak ajaib tau. Baik. Jadi apa yang Nisa kena buat pada kotak pertama, kotak kedua dan kotak ketiga, Nisa kena pegang. Sentuh objek yang berada dalam kotak. Cuba rasa, cuba bayangkan ciri-cirinya. Dan bagi tahu cikgu, apa nama bentuk yang Nisa sentuh. Jadi, Nisa dah bersedia? Saya sedia. Murid-murid di rumah bantu Nisa, okey? Okey, kita pergi kepada kotak yang pertama. Cuba Nisa sentuh. Yang pertama. Apa yang Nisa boleh bayangkan nama objek tersebut? Baik. Okey, saya cuba cikgu ya. Alamak, bentuk apa ni cikgu? Apa yang Nisa rasa? Ada bucu ke? Tak ada bucu ke? Bentuk ni. Okey, ada bucu. 1, 2, 3. Bentuk apa ni? Bawah tu 3 tak? Ada tak? Rasa tak bucu yang ketiga? 4. Mana lagi 1? Saya boleh pusingkan bentuk ni cikgu. Saya rasakan
Sebabkan bentuk ni agak unik. Dia ada bucu di bahagian atas. Ianya bentuk piramid. Betul tak murid-murid di rumah? Okey, masa Nisa pegang bentuk tersebut, cuba Nisa kira sekali lagi. Ada tak 5 bucu? Kalau betul ada 5 bucu, kemudian dia ada permukaan yang rata. 1, 2. Sisi dia lurus. Sisi dia lurus tak? Ada tak bengkok-bengkok kat situ? 4. Saya pusing-pusing. Ada 5 ke? 5. Jadi dia ada 5 bucu. Tak bengkok-bengkok, lurus je. Lah cikgu, saya yakin cikgu, kawan-kawan saya di rumah pun jawapan mereka piramid. Jadi kalau Nisa dah kira betul, ada 5 bucu. Kemudian Nisa kata sisi dia lurus. Lepas tu dia tajam ke atas kan? Dekat atas ada jadi bucu. Jawapan Nisa adalah betul, iaitu bentuk piramid. Kita tengok. Betul. Bentuk piramid. Yang pertama dah betul ni. Baik. Kita pergi pula kepada kotak ajaib yang kedua. Cuba Nisa sentuh. Alamak. Cikgu. Yang ini permukaan dia melengkung, cikgu. Semua permukaan dia melengkung. Ini saya tahu ni cikgu. Murid-murid di rumah, betul tak kalau jawapan Nisa sfera? Ya, betul. Dia ada satu permukaan melengkung. Cuba betul. Ada 2 lah cikgu. Saya dapat teka 1 je. Tapi satu-satu. Awal sangat Nisa buka. Tak apa. Tapi bentuk tu betul dah kan? Sfera namanya. Yang lagi satu ni cikgu? Disebabkan kotak ajaib cikgu telah bocor. Nisa tekalah tu bentuk apa? Yang ini murid-murid di rumah nama dia kuboid. Betul tak cikgu? Sudah pasti betul sebab Nisa dah nampak. Okey, yang ini yang kotak ketiga jangan buka dulu. Baik, saya tak buka. Nisa tolonglah cikgu pegang betul-betul apa nama. Okey. Tak tengok. Okay. Oh, permukaannya besar. Sekejap saya cuba kira. 1 jengkal. Oh, dekat sini jengkal pun 1 jengkal. Ini je yang ada cikgu. Tak boleh kira pun baris. Ada bucu juga. Yang ni pun lurus juga. Sama ke dengan kuboid tadi? Cuba Nisa pegang betul-betul sama ada permukaan ni adakah sama besar. Kalau yang ni besar tapak tangan saya. Kalau sebelah dia sama besar dengan tapak tangan saya. Maknanya samalah kan cikgu? Ya. Jadi bentuknya samalah. Kalau sama, bentuk kubus. Ya. Betul tak cikgu? Kalau nak tahu betul tak betul, kita sama-sama buka. 1, 2, 3. Betul. Ya, betul. Bentuk kubus. Empat bentuk betul. Cikgu seronoknya. Saya dah dapat teka. 1 je tak dapat teka. Tak apalah. Kita sama-sama belajar. Baiklah cikgu, sebenarnya kita telah pun tiba di penghujung kelas kita cikgu. Seronoknya dah main pelbagai aktiviti. Jadi apa dia antara kesimpulan dan juga rumusan terhadap apa yang kita dah belajar sama-sama hari ini? Jadi Nisa dan murid-murid hari ini telah berjaya menyebut nama-nama bentuk yang kita telah belajar. Yang pertama bentuk sfera, kubus, kuboid dan piramid. Kita juga telah berjaya mengecam bentuk-bentuk tersebut melalui aktiviti yang telah kita jalankan bersama dan kita juga telah berjaya menghasilkan bentuk baharu dari gabungan bentuk 3 dimensi. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Cikgu Azlinda dari SK Sungai Telur, Kota Tinggi Johor sudi bersama-sama dengan kami pada hari ini. Tapi kalau murid-murid di rumah saya nak lakukan lebih banyak aktiviti ataupun latihan, di mana murid-murid ini boleh dapatkan? Baiklah Nisa dan murid-murid sudah tentulah boleh pergi ke Pelantar Delima KPM. Baiklah, ibu bapa boleh bantu anak-anak untuk dapatkan lebih banyak bahan pengukuhan di pelantar yang disebutkan tadi. Terima kasih sekali lagi Cikgu Azlinda dan juga kepada juru bahasa isyarat kita pada hari ini, iaitu Cikgu Nabila binti Ilyas Elias Yahaya dari SMK Sungai Layar, Sungai Petani, Kedah kerana sudi bersama-sama dengan kami. Murid-murid di rumah, terima kasih. Anda semua sungguh hebat. Terima kasih temani Kak Nisa hari ini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Nisa.